السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز من اتقى. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya, karena inilah sebaik-baik bekalan, inilah sebaik-baik perkara persiapan yang perlu kita buat di saat menghadapi berbagai-bagai ujian dan cubaan. Sama ada ujian yang kita hadapi ini berbentuk keduniaan ataupun ujian yang menimpa agama. Maka sudah tentulah ujian yang kedua, al-ibtila fid din, ujian dalam agama ini sangat berbahaya kalau kita nak bandingkan dengan ujian yang menimpa dunia. Kata di ahli-ahli fikir, mereka mengatakan kesalahan kita, kesilapan kita di dunia ini, dia akan pergi ke kubur. Tetapi kesilapan manusia dalam perkara agama, mereka akan pergi ke neraka, wal'iyazubillah. Dalam siri perbincangan kita pada hari ini, khutbah kita akan berbincang tentang berpegang teguh dengan Islam. Kita orang yang beriman, di hadapan kita ada tali yang teguh yang disebut dengan nama al-urwatul wusqa, iaitulah tali yang sangat teguh. Siapa yang berpegang dengannya selamat. Sebagaimana yang sering kita dengar kata-kata masyhur daripada Imam Darul Hijrah, as-sunnatu kasafinati Nuh, man rakibaha najah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap seperti bahtera Nabi Nuh. Siapa naik, selamat. Siapa tak naik, hanyut. Demikianlah keadaan yang telah diperingatkan kepada kita oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam surah Ali Imran ayat 85, ayat ini mengarahkan kepada kita supaya berpegang teguh dengan Islam dan segala ajaran-ajarannya, supaya kita selamat di atas dunia ini dan kita selamat di akhirat nanti insya-Allah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesiapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, manusia-manusia yang mencari agama, dia jumpa macam-macam. Ada agama datuk nenek dia, ada agama yang sembah kayu, sembah batu, sampai peringkat nana dan kebodohan manusia ini bila jauh daripada jalan Allah Azza wa Jalla, ada yang menyembah alat kemaluan. Dia kata sebab dia inilah yang menjadikan manusia. Maka berlakulah kepincangan, kecelaruan yang begitu besar dalam dunia apabila mereka lari daripada landasan Islam. Siapa ambil juga lain daripada Islam, falan yuqbala minhu, yang pertama Allah tak terima. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengiktirafkan perbuatan yang tersebut
Bagaimana kita nak iktiraf suatu benda yang tidak diluluskan oleh Allah Azza wa Jalla? Yang kedua, wahwa fil akhirati minal khasirin, dan dia termasuk golongan-golongan orang-orang yang rugi di negeri akhirat. Kalau kita tengok atas dunia ni macam tak apa. Kita yang berpegang dengan agama Islam ini, yang solat 5 kali sehari, orang lain hak tak solat, hak tak semaya tu, hak kafir, hak syirik, nampak sedap dia makan daripada kita. Dia boleh makan segala benda, terlajak makan, sehingga keluar virus baru yang sedang melanda dunia pada hari ini. Kita tengok dalam dunia ini sudah banyak kegawatan disebabkan oleh virus corona yang direka cipta oleh makhluk-makhluk ini. Makan benda pelik-pelik. Kita orang Islam alhamdulillah disyariatkan supaya makan kulu minat tayyibat, makan yang baik-baik, halalan tayyiban, yang halal dan yang baik. Jangan duduk gomo belaka. Kalau kita tengok hayawan pun dia pilih. Kambing dia tak makan semua daun, lembu dia tak makan semua jenis. Takkanlah manusia ni tolak batu dengan kayu patut gomo belaka. Masya Allah, tabarakallah. Para jemaah sekalian, ayat ini memberi penegasan yang besar kepada kita tentang kewajipan ini. Dan terdapat lagi beberapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang telah memberi peringatan kepada kita supaya mengikut petunjuk dan hidayah yang telah dibawa oleh Allah, yang dihantar khas melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 38, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah kata, siapa dia ikut petunjuk yang aku beri, la khaufun alaihim, mereka tidak ada ketakutan atas dunia ini dan tidak akan duka cita. Al-Baqarah 38. Dalam suratul An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, yakni kesyirikan, ulaika lahumul amn, mereka hidup atas dunia dalam keadaan aman, dan merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dalam surah Taha ayat 123, 124, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Allah kata, siapa dia ikut petunjuk aku, mereka tak akan sesat dan tidak akan celaka. Waman a'rada an zikri, siapa dia berpaling daripada mengingati aku, tak mau ikut ajaran Islam, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, mereka akan sempit hidupnya. Ulama tafsir kata apa? Dhanka, ma'isyatan dhanka, sempit di sini sebagaimana kita sebut dalam siri yang lepas, iaitulah azab himpitan kubur. Allahu akbar. Dalam dunianya susah dan dalam kubur dihimpit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Itulah huraian ba'dul mufassirin. Ulama-ulama tafsir menyebut pada kita beberapa ayat tentang peringatan-peringatan supaya jangan kita lari daripada landasan yang telah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Para jemaah sekalian, kita yakin dan percayalah bahawa Islam sahajalah agama yang benar dan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun agama selain dari Islam semuanya tidak benar dan sesat belaka. Agama Yahudi, Nasara, sebelum daripada turunnya Al-Quran, mereka itu diiktiraf. Tapi apabila sudah turun Al-Quran, mereka menjadi ahlul kitab dan mereka wajib ikut syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa berpegang lagi dengan ajaran itu, bermakna ajarannya sudah tidak valid, kecuali yang bersamaan dengan kitab kita
Apalagi kalau Yahudi dengan Nasara dengan Kristian yang telah mengubah perjalanan agama, kitab mereka adalah merupakan rekaan-rekaan padri, maka tidak lagi diiktiraf sama sekali. Ketahuilah bahawasanya iman dan Islam merupakan dua nikmat yang sangat mulia dan berharga. Iman, Islam. Seringkali saya telah huraikan kepada para jemaah perbezaan dua rukun ini. Iman iaitulah kepercayaan kita dalam hati. Melalui rukun iman yang 6 itu semuanya kepercayaan. Islam iaitulah amali yang perlu kita buat. Siapa dia tak buat bermakna orang itu tidak ada tanda-tanda keislamannya. Macam mana kita nak tahu? Islam ke dia tu? Tak je dengar dia mengucap. Ada dia mengucap sekali-sekala tapi tak pernah tengok dia solat. Mana banyaklah tanda-tanda yang kita boleh kenal melalui Islam. Islam itu yang zahir, iman itu yang batin, maka dua nikmat ini tak boleh dipisahkan. Siapa dia ambil Islam yang zahir saja, batin yang tidak ada, munafik orang tu. Siapa dia ambil dia kata batin saja, zahirnya tidak ada, zindik, maka kita kata dua-dua tu kena ada. Tak mungkin iman yang jitu berbeza di antara dua perkara ini. Maka iman dan Islam itu Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hamba-hamba yang dipilihnya. Tuan-tuan dan puan-puan, kata alhamdulillah, ini di antara kita dipilih oleh Allah menjadi penganut Islam dan menjadi orang yang beriman. Tanpa iman dan Islam, segala amal saleh yang dikerjakan oleh seorang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua syarat ni mesti kena ada, iman dan amal. Kalau buat amal orang kata tak beriman, mula hayuh ni kata orang ni tidak ada nombor akaun, macam mana dia nak ambil pahala? Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia dapat memberi keselamatan dan kesejahteraan kepada manusia di dunia dan di akhirat apabila dihayati ajarannya dengan ikhlas dan sempurna. Dua syarat ni mesti kena ada, ikhlas dan sempurna. Para jemaah sekalian, jangan lupa dua syarat qabulul amal yang telah digariskan oleh para ulama. Syarat qabulul amal mesti dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ikut apa yang dibuat, jangan duk reka-reka sendiri. Namun dalam kalangan umat Islam hari ini terdapat segelintir mereka yang merasakan tidak penting hidup beragama Islam atau menghayati ajarannya. Ini ajaran tok nenek ni tua-tua, esok kita pergi masjid. Muda-muda ni duduk galak dulu. Nah, bagaimana kita nak tahu orang ni? Mereka ini boleh dilihat pada kelakuan dan tindakan mereka. Kerana itu mereka tidak menghayati ajaran-ajaran Islam dengan sepenuhnya. Mereka lebih mengutamakan kerja-kerja keduniaan semata-mata atau memilih ajaran yang sesuai dengan kehendak nafsu dan tuntunan hidup keduniaan mereka. Tuntutan hidup atas dunia ni tak kira lah, asalkan boleh-boleh lah. Halal ke haram jangan duk tanya khabar kak. Puak-puak ustaz ni dianggap sebagai pengacau dalam kehidupan dunia. Sebab kita banyak duk mikir tentang halal haram. Benda ni boleh ke tak boleh, molek ke tak molek. Dia kata ustaz duk dia lah. Dia duduk atas surau tu, atas masjid, mengajar orang kapuh nak dengar sudah. Hidup sibuk apa atas dunia ni. Mana gerakan-gerakan ini akan memusuhi orang-orang yang memberi teguran kepada mereka. Maka dia sibuk dengan tuntutan hidup dunia, mereka banyak mengabaikan amal-amal yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang fardu tu sembahyang 5 waktu, puasa, zakat, haji, dan juga mengabaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi ibadatnya, muamalahnya dan akhlaknya. Kita jangan duk nampak sunnah Nabi itu ibadat je. Oh, saya zikir cara Nabi, solat cara Nabi, tapi akhlak tak cara Nabi. La, kita kata tidak itu.
Maksudnya ada di kalangan mereka yang ramai mengabaikan kewajipan dan tanggungjawab terhadap Allah Azza wa Jalla, terhadap diri sendiri dan terhadap manusia khas, khususnya terhadap orang-orang yang dekat dengan mereka. Keluarga dia pun terbiar. Sebagaimana dia duduk biar kambing dia duduk jalan pagi-pagi mari duduk berak depan masjid, dia lek juga anak dia pun lagu tu jugalah. Mana standard sama je anak-anak jagaan kita dengan hayawan peliharaan kita. Apalagi kalau kita lihat dari sudut kecuaian melakukan ibadat sunat yang dianjurkan dalam Islam, atau untuk diajak berjuang pada menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hari ini anda duk perhati tengok sebahagian daripada masyarakat kita ni dari sudut ibadat wajib jaga, tapi kecuaian sangat-sangat dalam ibadat-ibadat yang sunat. Kita kata rugi para jemaah sekalian, jangan duduk cari benda rugi. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman supaya mereka masuk ke dalam agama Islam dengan sempurna dan memasuklah secara keseluruhannya. Jangan sekali-kali kita ikut jejak langkah syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara keseluruhannya, dan janganlah kamu mengikuti jejak langkah syaitan, karena syaitan itu musuh kamu yang sangat nyata. Hari ini kita tahu dah musuh kita siapa. Ketua besar dia syaitan. Syaitan ni, kalau para jemaah masih ingat, saya dah bagikan makhluk ini kepada 3 hari tu. Malaikat, jin, manusia. Jin yang jahat tu nama dia iblis. Jin hop. Satu kategori lagi di antara jin dengan manusia, satu jawatan lagi, nama dia syaitan. Dua-dua sekali ada. Kita tak kira lah syaitan manusia ke syaitan jin. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dua-dua tu musuh bagi kamu. Surah Al-Baqarah 208. Awas dan jagalah diri masing-masing jangan sampai diperdayakan oleh syaitan, kerana kerja syaitan itu menyuruh manusia berbuat jahat dan keji dan mengajak pengikutnya supaya menjadi penghuni neraka wal'iyazbillah. Sebenarnya tipu daya syaitan itu sangat lemah dan tidak mampu menghadapi orang-orang yang sempurna iman dan orang yang menghayati ajaran Islam dengan ikhlas dan sempurna. Allah SWT sebut, inna kaidah syaitan kana dha'ifah. Sesungguhnya tipu daya, godaan syaitan itu lemah sebenarnya. Dia lemah dah, tapi kalau kita tak kuat pula, sedang molek, jumpa gu kata orang. Tapi kalau kita kuat iman, kuat ibadat kita, kuat istiqamah kita, insya-Allah syaitan tak mampu nak kacau kita. Syaitan tak mampu nak kacau kita. Berapa kuat, berapa hebat kita sempurna dalam penghayatan agama Islam, maka menjadi satu kekuatan benteng yang boleh menyelamatkan kita. Tapi kalau kita masuk Islam juzuk-juzuk saja, tidak silmi kafah, tidak masuk semua sekali, maka pada saat itu kita akan tumbang, kita akan tersungkur di hadapan pintu, di hadapan godaan syaitan. Walaupun dia lemah, tapi kalau kita tak kuat, maka kita akan kalah. Maka para jemaah sekalian, itulah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, supaya kita semua ni penganut-penganut agama Islam sentiasa berpegang dengan agama kita. Kita juga diminta supaya hiduplah di atas dasar Islam dengan segala peraturan-peraturannya, dengan segala tingkah laku kitanya dan akhlak kita, biarlah selari dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita jauh daripada Islam, bermakna kita telah jauh daripada landasan, maka pada saat itu kita akan mudah digoda oleh syaitan. Syaitan yang sentiasa mencari peluang untuk merusakkan makhluk Allah Azza wa Jalla yang bernama manusia ini. Maka para jemaah sekalian, marilah kita
kuatkan, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, beramal kita dengan ajaran Islam. Yang satu lagi, mesti kita perkukuhkan kesatuan umat Islam, jangan diperkotak-katikkan oleh orang-orang yang bukan Islam dan golongan-golongan kuncu-kuncu mereka dari kalangan geng-geng liberal, geng-geng yang mementingkan kedudukan dan pangkat tanpa menghiraukan kedudukan agama Islam itu dan umat Islam sendiri. Maka kita mengatakan ketepikanlah hawa nafsu, kita banyak bersatu di atas dasar wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, danlah kita sentiasa tolong menolong di atas dasar ketakwaan dan bukan bersatu mentolong menolong di atas permusuhan sama-sama orang Islam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita jalan yang selamat. Allah Ta'ala selamatkan keluarga kita dan negara kita daripada kucak kacir dan juga porak-peranda yang dimainkan oleh orang-orang yang memusuhi Islam. Di antara jalan-jalan selamat yang menunjukkan kita berpegang dengan ajaran Islam itu, yang pertama sekali, mestilah kita mantapkan keimanan kita kepada Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, beribadat serta beramal soleh dengan sempurna. Yang fardu dijaga, yang disunat sentiasa dilakukan. Sentiasa taat dan patuh kepada perintah Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita juga diminta supaya sentiasa menimba ilmu untuk mengetahui perkara yang patut dibuat dan mesti ditinggalkan, untuk mengetahui perkara yang haram dan yang halal. Dan kita sentiasalah duduk bersama dengan kumpulan orang-orang Islam, Jamaatul Muslimin, supaya kita dapat menguatkan syaukah kekuatan kita para jemaah sekalian. Dan juga jangan lupa di antara tugas-tugas umat ini, iaitulah menyebarkan Islam, menyuruh perkara yang baik, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Para jemaah sekalian, di saat kita duduk hari ini, dunia sedang diancam suatu wabak yang tiba-tiba muncul. Katanya sudah ada dulu, tapi sekarang ini nampak sangat-sangat terserlah. Di peringkat negara, dia panggil wabak corona. Dalam negara, wabak ini sudah masuk. Dan juga satu lagi wabak yang menyerang tempat kita ini, iaitulah huru-hara dari sudut pentadbiran negara yang berpecah. Kalau kita lihat kepada wabak corona, dari mana munculnya wabak ini? Berbagai-bagai teori yang disampaikan. Ada yang mengaitkan dengan kumpulan tu kumpulan ni, ada yang kait tu kait ni. Kita kata itu kajian, teruskan kajian untuk mencari puncanya. Tapi sampai sebagai umat Islam, kita jangan sampai peringkat ihbat, runtuh kita punya perasaan, seolah-olah dunia ini dikuasai oleh wabak corona. Tidak ada Tuhan yang menciptakan. Kita jangan lari daripada firman Allah Ta'ala, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Qul lan yusibana, tidak akan menimpa kita kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Semalam 5 hari bulan 3 2020, tersebar video gambar-gambar Kaabah telah dikosongkan. Ana waktu tengok berita ni macam tak percaya, pelik. Ingat budak-budak main gambar ya? Tapi setelah kita dengar daripada TV, ya, daripada berita daripada Arab, kenyataan daripada Ketua Umum Masjidil Haram, memang benar perkara itu dilakukan semata-mata untuk nak menyelamatkan orang ramai daripada corona. Maka kita tahulah bahawa wabak ini agak berat. Ujian Allah Subhanahu wa taala ke atas manusia ini sedikit daripada al-zalazil wal mihan yang akan berlaku di akhir zaman nanti. Goncang bumi, fitnah-fitnah yang dahsyat,
dan akan berlaku maut al-fujaah, mati ramai-ramai, maka kita mengatakan nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Ini di antara tanda-tanda kiamat. Kenyataan Imam Ketua Masjid Haram Al-Haramain telah menjelaskan tujuan kita sekat ni bukan tak boleh masuk tawaf terus, boleh tawaf di tingkat atas, tapi di sahnul mataf ataupun dia panggil dataran Kaabah itu ditutup beberapa ketika untuk pembersihan, kemudian dilepaskan dan ditutup balik. Begitulah keadaan orang-orang yang ada yang baru nak pergi tak dapat pergi, visa digantung buat sementara. Orang yang ada di sana sudah diminta supaya balik segera. Bahkan orang yang bertempatan pun diminta supaya kurangkan. Maka itulah yang kita kata, peristiwa-peristiwa ini mengajar kita erti banyak perkara. Yang pertama sekali, para jemaah sekalian, iltija'u ilallah, kita banyaklah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, berikanlah kepada kami dan umat kami ini, dunia ini, keamanan dan kedamaian. Minal Allahumma Allahumma annal waba wal riba wal zina wal zalazil wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan. Itu di antara doa-doa yang dia baca. Ya Allah, tolaklah daripada kami ini, angkatlah daripada kami ini bala-bala. Semua bala itu, bukan bala corona saja. Bala riba, zina, bala perpecahan di kalangan umat Islam, semua ini bala. Maka kita banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya bala ini diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, dihapuskan. Dan kita sendiri banyaklah kembali kepada Allah, sentiasa baca doa-doa yang telah saya sebut dalam beberapa khutbah yang lepas ketika mula-mula munculnya isu ni dalam tempat kita. Dan di antara peristiwa ini telah berlaku satu kes, tuan-tuan tanda, dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Bidayah wan Nihayah yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, jilid yang ke-16. Dia kata apa? Yaqul Ibnu Katsir, pada tahun 478 Hijri. Sekarang ini sudah 1441. Pada tahun 478 sudah berlakunya wabak yang begitu banyak. Fahalaka khalqun katsirun, ramai orang yang sudah mati dengan taunnya, dengan demam panahnya, macam coronavirus lah, dia punya panah demam mati. Jadi ramai orang mati di Iraq, di Hijaz, di bumi Syam, bolehkan mati. Bahkan hayawan-hayawan, binatang-binatang buas mati di tengah-tengah padang. Hayawan-hayawan ternakan mati juga di kampung-kampung. Ketika itu datangnya angin warna hitam yang membawa wabak-wabak ini, dan pokok-pokoknya gugur, daun-daunnya sudah gugur. Allahu Akbar. Maka pada saat itu sawa'id, guruh halilintar juga banyak yang berlaku. Pada saat gawat ini, khalifah pada waktu itu, ini cerita Ibnu Katsir, khalifah pada waktu itu Al-Muqtadi Billah telah mengeluarkan arahan kepada semua para ulama, para pendakwah, supaya menjalankan tugas al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, menjalankan tugas amar ma'ruf dan nahi munkar. Maka mereka telah menjalankannya. Ada yang pergi ke tempat-tempat maksiat diruntuhkan, tempat-tempat orang buat maksiat, alat-alat permainan semua dipecahkan. Dan orang-orang yang tidak baik semuanya diarahkan supaya meninggalkan tempat tersebut, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, dengan kembalinya gerak kerja dakwah amar ma'ruf nahi munkar ini, summan jala, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan selepas daripada itu wabak tadi hilang, anginnya kembali bersih dan keadaan kembali aman. Mayat-mayat yang bergelimpangan dikebumikan dan diuruskan setakat mana yang mereka mampu. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Katsir. Dan peristiwa ini sebagaimana telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis, kalaulah orang-orang yang baik tidak melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi munkar, pada waktu itu Allah akan mari bencana bala yang tidak mampu untuk kita hadapi. Ia akan ditimpa ke atas orang baik dan orang yang tak baik.
Dan apabila banyaknya maksiat-maksiat mungkar, permainan-permainan yang pelik-pelik LGBT sebagainya, ketika itu akan lahir al-auja', penyakit-penyakit yang belum ada sebelum daripada mereka. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Kita minta selamat dengan Allah Azza wa Jalla. Maka pada hari yang mulia ini, para jemaah sekalian, marilah kita muhasabah diri kita dulu. Kita perbetulkan akidah kita. Kita betulkan akhlak kita. Kita amar ma'ruf dan nahi munkar dalam keluarga kita dan masyarakat kita. Dan juga kita minta supaya pihak pemerintah negara juga akan melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi munkar, hapuskan perkara-perkara yang tidak baik. Mudah-mudahan virus-virus yang ada ini akan hilang dengan izin Allah Azza wa Jalla, dan dunia kembali aman. Kalau kita tengok dalam video bagaimana menularnya virus ini sangat menakutkan. Dia tak mari dengan udara, tak payah pakai tutup muka apa, dia mari dengan sentuhan. Ni ada setengah orang ni pakai tutup muka habis. Mari jumpa dengan orang apa tak saya buka tutup muka. Kita terbuka. Doktor bagi taklimat, dia kata dia bukan melalui udara, bukan macam sel semua tu, tapi dia mari melalui sentuhan. Kita sentuh tangan orang yang sentuh di tempat dia sentuh, semuanya akan jadi melarat. Kita kata itulah kuasa Allah Azza wa Jalla, dia nak tunjuk dengan kita. Sekali dia mari virus, satu dunia menjadi huru-hara. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Pada hari Jumaat dan hari yang lain, banyaklah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.